Kes penderaan dalam rumah tangga bukanlah satu isu baharu. Malah isu ini patut diberi perhatian kerana kes yang berlaku semakin meningkat di negara ini. Terbaru di Perlis menurut Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Siti Barani Yahya, statistik menunjukkan terdapat 54 kes keganasan rumah tangga dilaporkan sejak awal tahun 2020 sehingga Julai lalu. Di Pulau Pinang, seorang suami memukul kepala isterinya menggunakan setrika akibat lambat menyediakan minuman. Sikap panas baran suami menyebabkan dia terpaksa menanggung penderitaan dari segi mental dan fizikal. Kes penderaan rumah tangga kini bukan saja melibatkan kelompok lelaki bermasalah dan penagih dadah, malah ia turut melibatkan golongan profesional. Perasaan takut menyebabkan ramai wanita tiada tempat mengadu kerana bergantung harap dengan suami. Pelbagai inisiatif dilakukan pihak kerajaan, badan-badan pertubuhan bukan kerajaan dalam menangani kes ini. Malah ada juga platform talian kasih yang boleh digunakan bagi memudahkan mangsa membuat laporan. Bagaimanakah mangsa perlu bertindak sekiranya terlibat dalam penderaan rumah tangga? Dan apakah peranan masyarakat dalam menangani isu ini? Itu laporan yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kami Intan Farhana. Dan kalau boleh kita sambung mengikut statistik bertahun 2019 menunjukkan bahawa punca utama keganasan rumah tangga adalah sikap panas baran, perselisihan faham serta penagihan dadah. Wow, ini yang nak kita kupas bersama dengan dua panelis kita di studio hari ini. Ya, Fiza, dan tanpa melengahkan masa, kita nak memperkenalkan Profesor Datin Dr. Mariani Mokno selaku pakar psikologi kita pada hari ini. Sihat ya, Prof? Sihat, Alhamdulillah. Rasanya lama saya tak jumpa, Prof. Ya, keceria. Ya, okey. Baik, dan kita juga bersama dengan Datuk Haziq Pillay selaku peguam kita pada hari ini yang akan mengupas topik kita dari sudut perundangan. Betul. Baiklah. Kalau boleh kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Ini bukan isu yang baharu, Prof dan juga Datuk. Tapi kalau boleh kita terangkan secara ringkasnya kepada penonton kita, kerana mungkin dalam kalangan kita memahami bahawa penderaan dalam rumah tangga itu hanyalah kesan lebam, patah yang terdapat pada seseorang individu. Namun hakikatnya, apakah yang boleh kita faham maksud penderaan dalam rumah tangga itu, Prof? Dia sebenarnya penderaan dalam rumah tangga itu seperti yang Fiza sebut. Dia bukan setakat nampak fizikal ya. Penderaan dia lebih kepada itu. Dia ada penderaan secara seksual, penderaan mental, penderaan emosi dan juga yang disebut tadi penderaan fizikal. Jadi setakat untuk tengok lebam-lebam, patah-patah dan sebagainya itu salah satu. Tetapi kita perlu lihat juga daripada aspek seksualitinya, adakah berlaku keganasan, emosinya adakah terganggu dan juga selain daripada itu juga dikatakan adalah mentalnya juga. So itu secara mudah orang kata keganasan dalam atau penderaan dalam rumah tangga yang melibatkan suami, isteri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, dengan ataupun dengan adik-beradik itu sendiri pun boleh dimasukkan juga. Cuma bila disebut rumah tangga tu lazimnya ialah antara suami dan isteri. Okey, baik, itu secara umumnya ya, Prof. Tapi Datuk, dari segi undang-undang itu sendiri, apa yang boleh kita kategorikan ataupun klasifikasikan sebagai penderaan rumah tangga? Okey, kalau daripada segi undang-undang saya nak bagi tahu, kita memang ada Akta 521, Akta Keganasan Rumah Tangga. Yang baru-baru ni 2017 telah diubah suai, amended untuk memberi kesan yang lebih lanjutlah, saya akan bagi tahu. Now, kalau kita nak menggunakan akta tersebut, kalau contohnya tadi Dok kata kalau kita ditumbuk atau kita ada kesan lebam-lebam, maka kita boleh guna pakai kanun keseksaan sebab memang ada provision macam 323, 324, 325, 326 dan sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan ni kalau kita di-abuse secara mental, itu bagaimana kita nak buktikan? So kalau contoh saya nak bagi tahu, di dalam penal code tidak ada apa-apa yang merangkumi kita punya mental distress. Tetapi di bawah akta keganasan rumah tangga ada. So kalau kita nak pergi daripada segi itu, kita perlukan laporan-laporan pakar. Contohnya macam Prof, dia adalah pakar psikologi. Bila dia seorang pakar psikologi, report dia akan diterima di mahkamah sebagai bahan bukti. Ini saya bagi contohlah, Prof. So kalau Prof menyatakan bahawa simpulan A ni, dia walaupun tidak ada kesan-kesan lebam atau sebagainya, dia telah mengalami mental distress akibat
perbuatan contohnya si suami selama 3-4 tahun ni, maka itu boleh menjadi bahan bukti. Maksudnya dari segi fizikal tu lebih mudah pembuktiannya di mahkamah. Senang. Kalau fizikal ni senang. Sebab kenapa? Lebam-lebam ni kita tak boleh elak. Kita memang boleh tunjuk. And ialah kita akan datang later, ada beberapa undang-undang di kanun seksaan. Sebab pada tahun 2017 apabila mereka buat ubah suai Akta 521 ni, mereka telah memastikan bahawa kanun seksaan boleh terpakai untuk kecederaan-cederaan yang alami oleh isteri ataupun suami. Okey, suami pun ada juga Ada juga bukan kategori isteri aja. Okey. Kita merangkumi semua. Tapi kalau kita lihat dari sudut wanita itu sendiri, penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini mungkin pernah melalui pengalaman yang sama, melihat ahli keluarga mereka ataupun rakan-rakan mereka mengalami pengalaman ini. Tapi macam Datuk katakan tadi, ada akta undang-undang itu. Namun sejauh mana dalam kalangan kita ini berani untuk ke depan? Ini juga boleh kita katakan sebagai penderaan mental itu tadi, Prof. Sebab kadang-kadang ada dalam kalangan pasangan ni dah didera secara mental dan juga fizikal, tetapi dia ugut pula. Kalau kau beritahu ataupun kau pergi mengadu ke undang-undang, tak dapat anak, tak dapat rumah. Ini mungkin menjadi kekangan juga dalam kalangan. Ya, ini salah satu sebabnya sekarang. Sebab kali kita lihat sekarang lazimnya yang didera kebanyakannya ialah wanita, isteri. Tapi ada juga kadang-kadang isteri mendera suami. Itu Datuk. Ada. Sikit je, tak banyak. Sikit je lah kan. Bilangan dia. Tapi sekarang ni mengapa wanita? Kerana wanita itu kebanyakannya satu duduk di rumah. Yang pertama. Yang kedua ialah kebergantungan kepada suami ataupun si pelaku yang melakukan penderaan tu. Seperti Fiza cakap tadi, takut kalau berlaku apa-apa diugut pula. Okey, kalau buat sesuatu keluar dari rumah, cerai, tak ada apa-apa harta. Sedangkan wanita ini, isteri ini tidak bekerja. Okey. Jadi dalam masa yang sama juga kita tengok ada juga isteri yang begitu taat setia dengan suami. Ya, kalau dalam perspektif Islam tu memang dikatakan bahawa isteri patut taat pada suami. Tetapi kalau pada saya lah, bukan nak mengajar melawan ya, tetapi taat pada suami itu perlulah berpada-pada juga. Ada juga pepatah yang mengatakan jangan percaya 100%. Jangan percaya 100%. Percaya tu, tidak percaya tu mesti lebih sikit. Orang katalah, jangan angkut saya pula kan. Tapi di sini sekarang masalahnya ialah kalau kita lihat itu ialah wanita ini kalau disebut dia dah selalu duduk di rumah. Dia adalah kaum yang sering ditanggung oleh suami, terutama isteri yang tidak bekerja ya. Tapi kalau isteri yang dah bekerja itu, pada saya kebanyakan yang berlaku melalui pemerhatian ialah penderaan mental. Penderaan mental. Dia tidak boleh dibuat fizikal. Dan di sini pula bila mental pula dengan kasih sayang yang ada, taat setia yang ada, walaupun dia tidak bergantung sangat pada suami, tetapi orang kata bahawa dia tidak mahu mengabaikan anak. Jadi disebabkan anak, dia sanggup menerima segala penderaan itu. Seperti Datuk cakap tadilah, tak ada akta untuk yang tidak ada kesan. Tetapi bukti-bukti itu boleh orang kata dibuat secara berjumpa dengan kaunselor. Berjumpa dengan pakar psikiatrik. Jadi mereka boleh buat laporan selain daripada pakar psikologi itu sendiri. Dan bila seperti yang Prof kongsikan, bila kita ada anak tu memangnya situasi tu lain sedikit. Mungkin mudah untuk orang berkata, alah dah kena dera, berpisahlah dengan suami, abaikan dia dan move on dengan hidup baru. Tapi bila ada anak, situasi itu memang rumit saya kira kan Prof. Baik, dan di sini kami juga sempat merakamkan pengakuan seorang mangsa kes dera yang juga telah menjadikan anak beliau seorang mangsa juga. Jom kita saksikan pengakuan ini dulu. Silakan. Tempoh 15 tahun melayari alam rumah tangga, segalanya indah belaka. Namun ia berubah bila dia hamil anak kedua. Kasih sayang yang dahulunya dimiliki mula hilang tanpa dia merelakan. Ini kisah Nur Fauziah Amran, 42 tahun. Episod hitam dalam hidupnya bermula apabila bekas suami berubah menjadi agresif dan baran. Dia seringkali dilayan dengan penuh kekerasan, ditampar, dipukul, dicederakan, malah pernah diugut bunuh oleh bekas suami. Dulu masa saya dapat anak pertama, dia kira macam okey lagi lah. Bila saya mengandung untuk anak kedua tu, mula-mula macam saya cari dia tak ada. So masa dia kata the reason dia kata dia keluar bekerja. Lepas tu saya pun tak kisah. Betul-betul lah kita ingat dia bekerja kan, sampai satu tahap tu habis dia pantang di hospital, saya tunggu-tunggu pun tak datang. Dan kebetulan anak saya pun warded dan anak saya boleh discharge lah masa tu. Bila saya dah keluar daripada hospital dan saya pergi balik rumah saya dapati macam suami ni ada dengan orang
orang lain. So saya pun dapat macam tekanan lah pada diri saya. Penderaan dia memang mula-mula is mental torture lah. Gangguan dia sampai ke tempat kerja. Lepas tu sampai satu tahap dia masuk dalam rumah. Dia telah mengeluarkan pisau lah letak dekat perut saya, macam dia ugut untuk membunuh saya lah. Saya bertanya je dia, saya katakan, kenapa awak buat macam ni? Lepas tu dia tak puas hatilah dengan pertanyaan saya tu, sebab saya minta macam mana pun saya minta dia lepaskan saya. Kebetulan ada gunting dekat sebelah tu, so dia baling terkena kepada mata anak saya. So sampai sekarang pun kesan tu masih ada lah dekat anak perempuan saya. Anak saya memang lain sikit lah, nampak macam pendendam. Dia tengok lelaki kan, dia tengok macam orang lain bahagia dengan ada ayah, tapi kenapa dia tidak? Sebab soalan-soalan tu dia pernah tanya pada saya lah. Saya buat laporan polis dan saya pun ada dapat arahan daripada mahkamah lah. Dia tidak boleh dekati saya sejauh 5 km. So dia tak boleh ganggu saya dan anak-anak lah. Nur Fauziah terus menjalani hidup dengan kuat demi membesarkan anak-anaknya. Semoga kisah ini dapat memberikan iktibar kepada semua. Itu dia sempat kami luahan seorang mangsa kes dera. Kalau kita lihat tadi Fiza, antara sebab yang mungkin Fiza kongsikan, pertelingkahan, panas baran, cemburu. Ini orang ketiga menjadi sebab kes dera dalam rumah tangga. Dan kita nak tanya kepada Datuk sendiri. Kalau dalam situasi begitu Datuk, kes dera yang melibatkan senjata sendiri. Kalau dari segi undang-undang, bagaimana kes ini dilihat? Okey, kalau dari segi undang-undang kalau kita menggunakan senjata yang kita tahu akan mendatangkan bahaya dan kesan daripada penggunaan senjata tu, tadi saya nampak ada belt. Belt pun boleh jadi senjata. Ada pisau, ada gunting. Now, benda-benda ni boleh diiktirafkan sebagai senjata. Kalau kita gunakan tu dan contohnya ada kecederaan kepada mangsa, maka apa yang akan berlaku akan terpakai Seksyen 324 Kanun Keseksaan, di mana hukumannya, kalau saya tak silap lah, saya tak nak terlalu teknikal, tapi sekurang-kurangnya 7 tahun sebatan dan denda ataupun kedua-duanya. So that means sama ada 7 tahun penjara, tak melebihi 7 tahun penjara, denda ataupun sebatan. So now, untuk menjawab soalan tu, apa yang dilakukan oleh mangsa tu adalah betul. Sebab dia tidak menahan lagi dan macam dikatakan oleh Suru tadi, ada penglibatan pihak ketiga. Now, bila ada penglibatan pihak ketiga, daripada kita duduk diam, dia telah melakukan perkara yang wanita perlu lakukan. Pergi ke balai polis, buat laporan, dan kalau saya tak silap tadi, saya dengar dia juga telah mohon daripada mahkamah di bawah Seksyen 4, Akta Keganasan Rumah Tangga, Seksyen 4, perlindungan sementara, dan Seksyen 5 membenarkan kita perlindungan permanent, valid for 12 months lah, untuk berlaku untuk 12 bulan. So saya rasa itu yang perlu dilakukan. Tapi itulah persoalannya, sejauh mana dan seramai mana mereka yang mengalami masalah penderaan dalam rumah tangga ini berani untuk bangkit seperti wanita itu tadi. Sebelum kita nak tanya Datuk satu lagi soalan, mungkin Prof boleh ulas juga, kalau kita lihat dari segi kesan, itu kita lihat dari segi undang-undang, kesan psikologi ini bukan saja kepada ibu, tapi kepada insan-insan sekeliling. Kalau ada anak kecil macam tadi tu, anak kecil juga boleh mendapat impak yang sangat besar, dan ini juga mungkin boleh memberi kesan sehingga anak-anak ini meningkat dewasa nanti, Prof. Ya, dia sangat meninggal. Kalau tadi kita nampak kalau cedera tu kesannya sakit, luka-luka lah Parut. Dan adalah undang-undang seksyen-seksyen tertentu. Ada, betul. Tapi kalau yang kita lihat tadi, yang kesan psikologinya ialah apa yang berlaku dalam jiwanya nanti ialah dia akan melalui trauma. Trauma, dan bukan dia sahaja melalui trauma, tetapi anak-anak yang sedang menonton. Dan anak-anak ini bila dilihat keadaan ibu dia dah didera secara mental, anak ini boleh kemungkinan apabila besar juga melakukan perkara yang sama apabila melalui situasi yang lebih kurang sama, kerana dia melihat. Sebab itu kita kata segelintir pendera-pendera ini kebanyakannya adalah didera waktu dia kecil. Kalau tidak didera waktu dia kecil, dia melihat orang lain yang rapat dengan dia didera. Yang salah satu yang paling penting ialah emosinya terjejas, dan apabila emosinya terjejas, rutin hariannya juga akan terjejas. Dia tidak lagi akan merupakan seorang yang aktif, tapi akan menjadi seorang yang pasif, introvert. Sedangkan sementara sebelum itu dia seorang yang extrovert. Dan anak-anak kalau 2, 3 pun dia akan melihat, memerhatikan apa jadi pada ibunya. Malah akan ada sikap dendam anak ini nanti terhadap
bapa ataupun si pelaku. Seperti yang berlaku pada anak puan Azizah Ya, tadi lah, ya. menjadi pedendang kepada lelaki. Prof, kalau kita boleh kongsikan kepada Datuk, kalau kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita, sebab ramai yang mengalami masalah ini mungkin tetapi tak tahu bagaimana mereka nak bermula. Sebab mungkin mereka rasakan ini bukan penderaan rumah tangga ni. Ini masalah biasa-biasa je, dah 25 tahun saya hidup dengan suami saya, biasalah ditepuk-tepuk ni, tunjal-tunjal kepala, tumbuk-tumbuk, dimaki dengan kata kesat. Mungkin kita terbiasa dengan keadaan itu. Tetapi bagaimana kita nak keluar dan nak mula? Langkah pertama dari sudut undang-undang, apa yang boleh mereka lakukan sebenarnya? Okey, yang langkah pertama kalau kalau kita tepuk sayang tu lain lah. Tetapi kalau kita tumbuk, kita Boleh dah bezakan tampar, lah. kita boleh bezakan. Tarik rambut. Tarik rambut dan sebagainya, itu dah boleh diklasifikasikan sebagai penderaan. So apa yang perlu dilakukan? Now, pertama sekali, pergi ke balai polis. Buat laporan polis. Dan polis akan hantar, contohnya kalau tadi itu, kalau ada lebam-lebam, polis akan keluarkan satu borang untuk ke hospital kerajaan untuk mendapat laporan. Selepas dapat laporan, maka polis akan buka kertas siasatan. Dan sebaik saja kertas siasatan siap, mereka akan tuduh suami dekat mahkamah. Now, ini yang berlaku. So saya nak bagi tahu apa yang penting Okey, dan mereka mungkin takut. Dia kata macam Prof katakan tadi, kalau aku dah buat report ni, mungkin suami akan tinggalkan saya, ada unsur-unsur ugutan. Now, ada anak dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka harus faham, berapa lama mereka nak menanggung perkara ni. Berapa lama dia nak pendamkan perkara-perkara ni. So kalau mereka tak utarakan ke pihak ketiga iaitu mahkamah. Dan kalau mereka takut bahawa nanti si suami akan datang untuk mengambil anak dan buat ni, bagi saya senang aja. Kalau dulu akta ibu tu cuma ada perlindungan yang perlu diberi oleh mahkamah di bawah Seksyen 4 dan Seksyen 5. Tetapi pada tahun 2017, mereka telah ubah suai Akta Keganasan Rumah Tangga dengan memasukkan Seksyen 3 di mana sesiapa yang perlukan perlindungan kecemasan boleh buat permohonan kepada pejabat kebajikan masyarakat. Di mana mana-mana pegawai yang dilantik oleh menteri boleh mengeluarkan satu perintah perlindungan kecemasan dalam masa 2 jam. Selepas 2 jam tu, perintah tersebut akan dihantar ke balai polis terdekat di mana kawasan dia duduk dan pihak polis perlu menyampaikan perintah tersebut kepada pelaku, contohnya suami, dalam masa 7 jam. Okey, boleh dapat perintah perlindungan dalam tempoh 2 jam. Kemudian boleh dapat juga perintah terhadap suami dalam masa 7 jam. Itu perintah itu adalah perintah perlindungan sementara. Sebab kenapa parlimen enact seksyen tersebut, sebab kita tahu kalau kita nak pergi ke mahkamah di bawah Seksyen 4 dan Seksyen 4 dengan 5 masih ada, tetapi akan mengambil masa yang lama. So biasanya bila kita dalam satu keadaan yang genting di mana suami dah panas barang Prof, dia dah marah, kita tak tahu sebab mungkin dia akan balik, dia akan benda tu akan bercetus lagi. So dia boleh minta perintah perlindungan sementara daripada pegawai tersebut. Untuk melindungi dirilah. Untuk melindungi diri. Dan kalau contohnya, kalau selepas perintah ni dah diserahkan oleh polis kepada pelaku ni, salah suami lah kita katakan contohnya, maka kalau dia masih datang, ada penalti-penalti. Sekurang-kurangnya penjara 6 bulan dan denda. Buat kali pertama, kali kedua dia naik lagi 4,000 hingga saya lupa dia punya amount. Tetapi kali ketiga ni, kalau dia masih buat, penjara tidak kurang 72 jam dan tidak melebihi 2 tahun. So ini ada provision, bukannya tak ada provision. Tapi seperti katakan tadi, Prof katakan tadi, mungkin dia takut. Kalau diutarakan apa akan berlaku. Nah, perlindungan ni bukan saja kepada ibu, untuk anak-anak juga. So tadi ada Fiza ada tanya satu soalan. Dia takut kalau contohnya berlaku ni anak dia tak akan dapat. Biasanya kalau dah ada sabitan atau ada tuduhan terhadap suami, maka kalau dia nak buat permohonan ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan anak pun akan agak sukar. Sebab dah ada tuduhan. Sebab polis tidak akan tuduh sebarangan. Mereka akan tuduh berdasarkan fakta sains dan bukti. So kalau dah dituduh, bagaimana dia nak pergi ke Mahkamah Syariah untuk menyatakan saya boleh jadi seorang bapa yang bertanggungjawab? Tidak, sebab
apa yang dia melakukan dan menunjukkan bahawa dia bukan seorang bapa yang tanggungjawab. Jadi ini kiranya garis panduan lah. Yes, garis panduan je. Okey, tapi ini soalan saya nak tanya Dato'. Secara ringkas ni, kalau seseorang itu setelah dah lama didera oleh si suami tapi yang baru saja mungkin berkahwin, suami panas baran tiba-tiba terlepaslah dia bagi penampar kat isteri. Adakah itu boleh dijadikan satu bukti yang saya didera oleh suami? Ya, of course, memang boleh. Sebab kalau contohnya, itu saya kata kalau tampar sayang macam ini tak apa. Tapi kalau kita tampar kuat, dah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 321 Kanun Seksaan. Okey, baik. Pertama kali. Walaupun pertama kali voluntarily causing hurt. Okey. So bila dah kena tampar tu, kalau apa yang dia buat, kalau dia pergi buat laporan polis, maka polis akan samalah proses pergi ke hospital, ambil report doktor dan akan tuduh di bawah Seksyen 321 yang kalau disabitkan di bawah Seksyen 323 ada denda dan penjara setahun. Okey. Tidak melebihi setahun. Prof, di penghujung perbincangan kita ini, mungkin Prof boleh kongsikan juga kepada penonton, kalaulah mereka merasakan bahawa dalam hubungan rumah tangga mereka itu ada penderaan di dalamnya, apakah yang perlu mereka lakukan kalau takutlah nak berjumpa dengan pihak berwajib? Dari segi psikologinya itu. Selalunya orang yang ada masalah ni dia akan meluahkan dengan orang yang dia paling rapat dan percaya, ya. Dan biasanya kalau seorang anak yang dah jadi isteri kepada suami ni, dia lebih rapat dengan ibu ataupun lebih rapat dengan kakak atau abang. Jadi luahkan dulu masalah ini dengan mereka yang dipercayai. Kemudian bagi kaum keluarga yang mendengarnya, perlu bantu, perlulah bawa dia juga berjumpa dengan kaunselor ataupun dengan pakar psikiatrik, terutama kalau tidak ada bekas-bekas yang nampak. Kerana kalau kita lihat di sini, kalau nak dituduh pun, kita tidak boleh tuduh sembarangan tanpa bukti. Tetapi kalau dibawa berjumpa dengan kaunselor dan pakar psikiatrik, itulah yang terbaik dan perlu cari jalan keluar. Jangan hanya memendam diri hanya kerana takut, bimbang dan sebagainya. Saya rasa dunia ini masih lagi isteri itu yang punya, jadi buatlah sesuatu. Jadi kalau pada saya lah, ya, jangan dijadikan perkahwinan itu berdasarkan cinta. Kerana tadi kita kata cinta itu sebenarnya tidak buta. Yang buta tu yang mereka-mereka ini, ya. Dia, betul, ya? Betul. I sokong betul dengan apa Profesor Kerana kata. cinta tu memang tadi kita bincang, cinta tak buta kan. Kalau cinta pun, kalau kita tak boleh bekalkan makanan ke atas meja tu, apa guna kita jadi suami, betul? Okey, Prof dan Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami. Tapi Prof, Datuk kalau boleh kongsikan sikit dari segi kos. Sebab mungkin ramai yang takut nak berjumpa dengan pakar undang-undang kerana mereka takut tidak berkemampuan. Tidak, ini of course peguam boleh ambil perintah perlindungan berkaitan dengan kos, mungkin dia takut dengan kos. Tapi kalau saya nak ikutkan, kalau kerajaan ni, kalau perintah perlindungan sementara dan sebagainya ni, saya rasa kalau pejabat kebajikan sendiri buat, tidak ada kos yang terlibat. Okey, baiklah. Kami nak ucapkan kepada Datuk Haziq Pileh dan juga Prof Datin Dr. Mariani, kami berharap apa yang dikongsikan memberi pencerahan terutamanya kepada anda yang mungkin dalam situasi penderaan rumah tangga. Yang penting cinta tu tak buta, tapi jangan kita dibutakan kerana cinta, dan pergilah kepada mereka yang sesuai untuk anda kongsikan masalah anda seperti kaunselor ataupun kepada peguam-peguam dan juga pihak berwajib untuk membantu anda. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa kepada penderaan rumah tangga.